Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi. Hari ni kita nak belajar apa? Tengok bawah. Mari belajar matematik bersama Cikgu Hasya. Okey, sebelum ni kita telah pun belajar tolak mudah. Yang mana tolak mudah ni cikgu dah terangkan 3 cara. Nanti awak lihat semula pada video cikgu. Tapi kali ni cikgu akan ajar pula dalam tajuk tolak lagi. Yang penting ada perkataan tolak. Tolak maksudnya kita akan belajar operasi tolak. Tapi pada kali ini cikgu akan ajar awak tolak pinjam. Mesti pernah dengar kan? Kalau nak tahu, jom setia dengan cikgu. Okey, sebelum tu kita akan lihat step pembelajaran kita pada hari ini. Kamu akan dapat menolak dua nombor dalam lingkungan 100 dalam bentuk lazim. Okey, tolak lagi. Awak boleh rujuk juga dalam buku teks awak muka surat 89. Okey, kita lihat contoh yang pertama. 63 tolak 7. Sama dengan berapa? Sebelum ni kita dah belajar tolak secara terus tanpa meminjam. Maksud meminjam tu apa? Okey, kejap lagi cikgu terangkan. Seperti biasa kita akan buat dalam bentuk lazim. Kalau awak nak kira 7 kat kepala, kira sampai 60 tak cukup tangan kaki awak nak kira. Jadi paling mudah kita buat dalam bentuk lazim. Puluh dan juga sak. Okey, seperti biasa 63 kita letakkan pada rumah puluh dan juga rumah sak. 6 di rumah puluh dan 3 di rumah sak. Jangan lupa untuk menulis simbol tolak 7. Okey, berapa? Seperti biasa kita akan mulakan pengiraan kita mula dari rumah sak. Ingat dari belakang tau. Banyak kali dah cikgu ingatkan. Awak lihat 3 tolak 7. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, nombor besar kena tolak dengan nombor kecil. Tapi sekarang 3 tolak 7. Mana kita nak tambahkan jari ni? Tak boleh kan? Sebab itulah kita perlu pinjam di rumah puluh. Apabila kita pinjam di rumah puluh, ia akan menjadi nilai 10-10. Kalau selalunya kita akan pinjam nilai 10 pada rumah jiran kita yang kat sebelah tu. Rumah kaya kan? Okey. Kita potong dulu. Kita akan pinjamkan nilai 1 pada rumah puluh. Potong juga. 13. Nampak? 3 tu kita akan jadikan dia kepada 13 sebab kita dah pinjam 1 pada rumah puluh. Bila pinjam 1 pada rumah puluh, masuk ke dalam rumah sak dia akan jadi 10. 10 ni kita akan tambahkan dengan nilai yang memang sedia ada pada rumah sak 3. Jadi 10 tambah 3, 13. Bentuk dahnya 13. Dan 6 ni juga kita potong kerana kita dah pinjam 1. 6 ni kita buang 1, dia ada tinggalnya 5. Kita tulis ke atas 5. Kemudian kita tolak seperti biasalah. 13 tolak 7. Ni awak kena ingat kat kepala 7. Nombor 7 kita kira sampai 13. 7. Jangan buka jari 7. Salah nanti kiraan awak. Selepas nombor 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa jari awak yang terbuka? 5, 6. Panggil ialah 6. 5 tak ada tolak dengan apa-apa. Kekallah 5. Tak bawah. 5. Okey, 56 jawapannya. Itulah yang dimasukkan dengan pinjam. Dengan kaedah pinjaman. Peminjaman. Macam-macam lah. Okey, 63 tolak 7 sama dengan 56. Kaedah ini akan digunakan apabila nombor yang ingin kita gunakan tu macam kes ni lah, nombor kecil. Kecil mana boleh tolak dengan besar. Memang tak boleh buat apa-apa lah. Awak kena tunggulah kat situ kan. Sampai bantuan sampai awak pinjam di rumah puluh. Okey, kita lihat lagi contoh. Ni cara pertama. Ada lagi cara? Ada. Okey, kemudian seterusnya kita lihat cara yang kedua. Tapi cikgu lebih cadangkan awak untuk menggunakan cara pertama. Tapi tak apa, ikut keselesaan awak juga. Kalau cara kedua ni awak lebih suka cakap lagi senang lah, terpulang kat awak. Okey, 63 tolak 7 sama dengan, kita lihat cara yang kedua macam mana. 7. Kita perlu jadikan nombor yang kedua ni. Selepas
simbol tolak ni 7 kita kena jadikan dia dalam bentuk nilai 10-10. Dia paling dekat dengan 10. Jadikan dia 10. Untuk jadikan 10 kita perlu tambah 3. Betul? Tambah 3 kan? Bila belakangnya tambah 3, depannya juga kita perlu tambahkan dengan 3. Ni pun kena tambah 3. 63 tambah 3. 63, 64, 65, 66. Okey, 66. Kemudian dah dapat macam ni, apa yang perlu kita buat? Hulu dan juga sak. Okey, 66. Yang jawapan bawah tu tau kita tulis, bukan yang jawapan asal. Yang mana kita dapat kat bawah tadi tu. Okey, 66. Tolak. Kita akan tolakkan nombor baru yang telah kita cari. Nombor ni tak perlukan pinjam. Jadi awak tak payah nak potong-potong. Awak tulis direct boleh dapat jawapan. Tolakkan macam biasalah. 6 tolak sifar. 6 tak ada tolak apa-apa. Jawapan yang dirinya sendiri. Okey, 6. Kemudian 6 tolak 1. Jawapannya ialah 5. Tapi jawapannya 56. Nampak? Ikut awak lah mana satu yang awak lagi senang nak buat. Terpulang kat diri sendiri. Okey. Kalau kaedah yang kedua, tiada proses peminjaman. Kalau kaedah yang pertama tadi, cara yang pertama ada. Okey, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti awak muka surat 1 sifar 4 atau 104. Aktiviti 3 kirab. Tapi cikgu tak akan tunjukkan jalan kerja untuk A, B, C, D, E, F. Kerana tu tolaknya seperti biasa dalam kod cara yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, iaitu dengan cara meminjam. Tapi cikgu akan tunjukkan G. G soalannya 42 tolak berapa belas? Sama dengan berapa? Okey, sama dengan 24. 42 tolak berapa sama dengan 24. Tapi dia bagi kita satu digit tu, 1. Belakang dia berapa? Okey, macam biasa cikgu akan tunjukkan dalam bentuk lazim. 10 dan juga sak. 4, 2. Kita letakkan pada tempat yang sepatutnya. Tolak. 1 diberi tapi belakang dia tak bagi kita. Okey, sama dengan berapa? Langkah-langkah yang pertama yang awak perlu buat ialah, okey, yang ni 2, yang ni 4. Dia bagi jawapan juga. 2 tolak berapa sama dengan 4? Mesti tak ada kan? Jadi kita perlu melakukan proses peminjaman. Ini bahagian ni bahagian sah, bahagian belakang. Okey, seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni, kita akan pinjam 1 pada rumah puluh. Bila dia masuk ke rumah sah, dia akan jadi 10. Tambahkan dengan 2, dia akan menjadi 12. Okey, dia akan menjadi 12. Dia akan menjadi 12. Manakala pada bahagian puluh pula, 4 buangkan 1, dia akan menjadi 3. Okey. Kita tolak seperti biasa. 12 tolak berapa sama dengan 4? Sama dengan 4. Kita rasa 4 ingat kat kepala. Okey, kita akan kira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jari yang terbuka ada 8. 8. Okey. Inilah jawapannya. 12 tolak 8 sama dengan 4. Jadi jawapannya 42 tolak 18 sama dengan 24. Okey, seterusnya kita lihat H. 31 tolak berapa sama dengan 15. Macam biasa kita kena buat dalam bentuk lazim. Okey, puluh dan juga sah. Dalam buku awak pun ditunjukkan dalam bentuk lazim kan? Okey, 31 tolak, okey, 1 diberi, nombor pada rumah sahnya tak diberi. Berapa? Sama dengan 15. Okey, seperti biasa kita akan fokuskan pada rumah sah. 1 ni kita akan pinjam 1 daripada rumah puluh. 50 tinggal 2 lah. Maksudnya ke rumah sah, kita pinjam 1 pada rumah puluh, dia akan pergi ke rumah sah menjadi 10. Tambahkan dengan 1 akan dapat 11. Okey, 11 tolak berapa sama dengan 5? 5 kat kepala, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Okey, jadi yang terbuka ialah 6.
6. Jadi jawapannya 31 tolak 16 sama dengan 15. Mudah saja kalau kita dah faham. Okay, nampak caranya? Okay, seterusnya kita lihat I pun sama juga. 68 tolak yang ni 4 kat depannya pula. 40 berapa? Sama dengan 19. Seperti biasa kita buat dalam bentuk lazim, rumah puluh dan juga rumah sah. 6, 8 tolak 4 berapa? 40 berapa ni? Sama dengan 1, 9. Awak lihat 8 tolak berapa dapat 9? Tak boleh kan kalau tambah ada jawapan. 8 tambah 1. Tapi bukan. Ni sekarang operasi tolak. Seperti biasa kita fokus kepada rumah sah. Kita pinjam 1 di rumah puluh. 6 tolak 1 dapatlah 5. Pinjam 1 pada rumah puluh, dia pindah masuk ke rumah sah akan jadi 10, tambahkan dengan 8, jadi 18. 18 tolak 9 sama dengan 9. Jadi jawapannya ialah 68 tolak 49 sama dengan 19. Okey, H ni pula bahagian depan. Tadi bahagian belakang kan? 50 berapa tolak 34 sama dengan 17. Kita buat dalam bentuk lazim biar lagi jelas nampak. 10 dan juga sah. 5 berapa? 3, 4 sama dengan 1, 7. 17. Okey, ni pun sama kita fokuskan kita buat pinjaman. Okey, 4. Untuk bahagian depan seperti yang cikgu terangkan sebelum ni kita akan tambahkan kan. Samalah kaedahnya seperti ni. Kalau nombor lepan kita akan tambahkan. Jadi 7 kita tambahkan dengan 4. Dapatlah 11. Jadi jawapannya ialah 1. Awak kena lihat semula awal-awal yang cikgu terangkan tadi. Kalau untuk mencari nombor yang ingin ditolak macam mana dan nombor yang akan ditolak tu macam mana. Dia berbeza yang cara. Cari nombor di hadapan lain, nombor yang akan ditolak lain. Okey, jadi jawapannya 51 tolak 34 sama dengan 17. Okey, satu lagi. K. Itu sahaja. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga video cikgu ni akan beri manfaat kepada kamu semua. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tunggu video PDPC Cikgu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.